Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk mendapat keberkatan pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah yang masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadat dalam rangka kita mencari bekalan kita untuk hidup di akhirat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maksudnya, carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan bagi kamu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak mendapat takwa di sisi Allah ni, bukan kena jadi ustaz baru dapat takwa. Takwa ni siapa saja boleh dapat, asalkan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu syarat nak dapat takwa. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara imannya. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang beriman tapi tidak pelihara iman dia. Dia tahu bagaimana cara untuk menjadi seorang yang beriman, tapi dia tak tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan iman dia, tuan-tuan. Takut sungguh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hal ni kita perlu mengaji. Tu pokok pakai dia, kita kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Ngaji maksudnya kita menuntut ilmu. Kita tuntun ilmu. Di mana ada saja tempat untuk menuntun ilmu, kita hadir, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apalagi perkara penting yang disebut sebagai ilmu fardu ain, tuan-tuan. Ilmu fardu ain. Apa dia ilmu fardu ain, tuan-tuan? Kalau kita rujuk di dalam kitab tasawuf, ulama tasawuf dia buat ibarat macam pokok, tahu kan pokok buah. Kita ambil, katakanlah pokok rambutan, kita tanam pokok rambutan. Nak bagi tegaknya pokok tu, akak dia tu kena kuat. Kita nak bagi tumbuh akak tu, tuan-tuan, kena buah baja dan sebagainya. Akak pokok tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diibaratkan seperti ilmu tauhid. Yang nak kata ilmu fardu ain, akak dia tu ilmu tauhid. Dia naik batang, naik dahan, naik rantin, ada daun, ada bunga. Tuan-tuan, rantin, dahan, batang ni diibaratkan oleh ulama seperti ilmu fiqh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ilmu tauhid fardu ain, ilmu fiqh pun fardu ain.
Kemudian kata ulama, nak bagi pokok ni elok, nak bagi pokok ni berbuah, nak bagi pokok ni tumbuh dengan elok, kena buah pagak kat dia. Buah pagak. Sebab takut nanti ada anasir-anasir daripada luar yang merosakkan pokok kita. Jadi pagak ni dikatakan, diibaratkan oleh ulama adalah ilmu tasawuf. Jadi mereka mengatakan fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni wajib setiap orang Islam. Tak kira lah lelaki, tak kira perempuan, dia wajib belajar semua sekali. Setiap kepala. Kita ada berapa kepala? Banyak kepala kan? Ni setiap kepala ni, setiap orang, maksudnya setiap individu wajib menuntut ilmu fardu ain ni. Tak boleh dia kata, oh, aku tak tahu, tak apa. Kaedah tak tahu tu tak apa tu tuan-tuan. Dia masuk dalam uzur. Kalau kita tengok di dalam kitab Hidayatus Sabyan karangan Tuan Husin Kedah, tuan-tuan. Ya. Dalam kitab tu diletakkan uzur ada dua jenis. Uzur syar'i yang pertama, ya, orang sakit, orang perempuan yang uzur. Kita tahu orang perempuan yang uzur, tahu kan? Orang lelaki ada uzur syar'i dia kan? Ada kan? Dia sakit sampai tak boleh bangun dan sebagainya. Ada keringanan bagi dia, tuan-tuan. Yang kedua yang dikatakan uzur adalah jahil. Jahil, tuan-tuan, dia tak tahu. Yang tu uzur yang kedua. Dan uzur jahil ni kita boleh hilangkan dia. Uzur jahil ni kita kena hilangkan dia. Tak boleh selama-lamanya kita berada dalam kejahilan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada majlis ilmu tang mana kita pilih. Sama ada ustaz tu muda ke, ustaz tu orang lama ke, nak kata tua lagi marah pula. Oh, ustaz lama ke, tuan-tuan, kita hadir, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang lebih muda daripada kita ambil kaedah Imam Sayyidina Ali karamallahu wajh. Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia sebut apa? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengok apa yang dia kata, jangan tengok siapa yang berkata. Tengok apa dia kata, jangan tengok siapa yang berkata. Makna kata kita ambil ilmu daripada dia, jangan tengok dia tu lebih muda pada aku lebih dulu makan garam daripada dia. Kan? Tu yang darah tinggi tu, kan? Makan garam lebih, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan kuliah, sebagaimana biasa, di mana-mana tempat selalu saya ajak, mana-mana yang mendengar suara saya, suara kita dari surau yang indah ini, tuan-tuan, yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, tunai olehmu akan solat. Kerana ibadat pertama yang Allah Ta'ala akan hitung di akhirat kelak ialah solat, sembahyang, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin yang baru balik main takraw, kan? Yang tengah duk tengok drama, kan? Tengah duk tengok drama tu, tuan-tuan. Drama apa dah? Petang-petang. Tak ingat? Tak tahu? Sopa kita kan, sebab tak tengok, tuan-tuan. Tapi ada orang cerita, kan? Ariana Rose ke apa, kan? Duk tengah tengok drama Ariana Rose ni, tuan-tuan. Tunggu iklan baru nak sembahyang. Tunggu iklan baru nak sembahyang. Hak tu tak apa lagi, ni sembahyang depan TV. Lagi teruk sembahyang depan TV. Takut apa? Takut terlepas Ariana Rose. Tengah-tengah iklan tu dia pergi sembahyang, Allahu Akbar. Tak tahu dengar macam start dah, dia berhenti tu. Tak lagi. Terus sembahyang, tuan-tuan. Ni naya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, kita lebih cinta kepada filem daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sat sembahyang dulu. Lepas sembahyang, tuan-tuan, nak tengok balik, tengoklah. Lepas tengok tu habis tu tutup mai surau.
Kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan kita mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengulang kaji kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Kitab halal dan haram dalam pandangan Islam. Karangan asal dia daripada Syekh Yusuf Qaradawi, tuan-tuan. Jadi kita ulang kaji ilmu ni. Kadang-kala benda yang kita tahu dah, tapi kita ulang kaji. Dan saya datang ke sini berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lebih pengetahuan dia daripada saya. Jadi tuan-tuan, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam perkongsian ilmu kita. Jadi tuan-tuan, kita sampai di mana ni? Kita sampai di mana dah? Dia sampai mana dah tahu. Ustaz jangan tanya kami kan. Kami tak ada kitab, ustaz ada kitab. Kan. Biasa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, kita sampai kepada hukum yang pertama. Hukum yang pertama dalam menentukan kaedah halal dan haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ada banyak kaedah-kaedah. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi dia letak kaedah dulu sebelum dia nak bahas bab makan, bab pakaian, bab kita beli anak patung letak di rumah, bab nyanyian dan segalanya dalam kitab ni. Selain daripada kitab Fatawa Mu'asarah daripada Syekh Yusuf Qaradawi, kitab ni sebelum dia karang kitab Al-Fatawa Mu'asarah, kitab ni dulu. Kitab ni lama dah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia letak kaedah dulu. Apa dia kaedah dia? Pertama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Itu kaedah yang pertama. Kalau kita beli kitab ni, kalau kita tengok dalam TV Al-Hijrah, selalu dia bubuh kitab-kitab, antaranya saya tengok ada lepas letak kitab halal dan haram dalam Islam. Dalam ni tak ada kaedah yang ditulis dalam bahasa Arab, tapi dalam buku ni dia ada tulis kaedah dalam bahasa Arab ni, Al-Halal wal Haram fil Islam. Halus tuan-tuan, saya beli dulu berapa? Tak ingat RM4.5 ke apa kan? Murah lah ni harga dia naik sampai RM15. Masih lagi ada cetakan ni murah sampai relai relai tuan-tuan. Tak apa, insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pergi jumpa tang mana beli satu, tak rugi. Macam saya tanya tuan-tuan kan, kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang marah pasal apa bawa masuk Bible yang diterima dalam bahasa Melayu bawa masuk Malaysia. Saya tanya Pak Long, di rumah Pak Long ada tak kitab ataupun kitab tafsir? Jangan kitab tafsir lah, Al-Quran terjemahan ada tak? Dia kata mana ada. Jangan tanya kan. Hak tu nanya hak tu nanya. Al-Quran yang diterjemahkan tak ada di rumah kita tuan-tuan. Apa lagi kita nak letak tafsir di rumah, kita beli tuan-tuan letak di rumah sebab kita boleh baca. Kita tak baca terjemahan Al-Quran tuan-tuan. Tata kita tengok macam tu, kita marah ke orang. Orang tanya di rumah kita ada berapa banyak Al-Quran terjemahan? Tak ada. Tak payah kan. Dia kata, "Hatu Pak Long, Quran ada?" Quran ada. Hantaran kahwin Mak Long hang dulu. Tu dia. Hantaran kahwin dulu. Tuan-tuan nanya dah. Tu dia hantaran kahwin tu. Punya lama dah tu. Al-Quran tu dia tulis resam imla'i tu, bukan resam Osmani dah. Zaman lah orang pakai resam Osmani dah tuan-tuan. Atau Pak Long duk baca hari-hari. Dulu baca sekolah anda, habis sekolah menengah tak baca dah hampir kelar. Tu dia tuan-tuan, nonaya tuan-tuan tu. Tu dia. Jangan tuan-tuan, jangan macam tu tuan-tuan tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pergi mana pesta buku ke, kalau kita jumpa kita belilah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak sedia buku teks, surau boleh kot sedia buku teks tuan-tuan tu. Jadi teks letak di surau ni kan. Kita pekat-pekat beli letak di surau.
Kan? Kita beli dua, satu letak di surau. Terlupa bawa hak di rumah, hak di surau ada. Kan? Beli dua. Satu berapa Ustaz? RM45. Ya, 90. Beri tak dapat lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang pertama, ya, dalam kita nak menetapkan hukum halal dan haram ni macam mana? Yang pertama kata Syekh Yusuf Qardawi, dia letak dalam kitab dia ni al-aslu fil asya'i al-ibahah. Maksud dia asal tiap-tiap sesuatu adalah al-ibahah, ya, diambil daripada perkataan mufrad dia al-mubah. Maksud dia harus ataupun dibolehkan. Asal-asal semua boleh. Tuan-tuan, ya, kalau kita buka di dalam kitab Imam As-Suyuti, ya, dia buat satu kitab untuk kaedah-kaedah ni, nama dia Al-Ashbah wan Nazair, ya, Imam Suyuti. Ya, kaedah ni letakkan al-aslu fi kulli asya'in al-ibahah. Asal tiap-tiap satu benda tu adalah dibolehkan, harus. Sambung dia hatta sehingga yadulud dalil, datangnya dalil ala tahrim, atas haramnya benda tu. Kan? Asal-asal semua boleh. Bila datang dalil kata haram, jadi haramlah dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asal makan nasi, kita ambil contoh. Boleh tak makan nasi? Boleh makan nasi, tapi nasi itu kita campur dengan najis. Kan? Asal dia boleh, tapi ada dalil, ada tanda, ada bukti kata benda tu dia jadi najis, maka haramlah kita makan najis. Tuan-tuan, najis halal lah, najis haram. Tuan-tuan, najis haram. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam mana nanti pasal apa Ustaz cakap macam tu, nak kita nak tarik tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagi kita faham dulu. Kita faham dulu. Baik, dasar pertama yang ditetapkan Islam ialah bahawa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram kecuali kerana ada nas yang sah dan tegas dari syarak yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah, misalnya kerana ada sebahagian hadis lemah, atau tidak ada nas yang tegas, yang sarah, yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, iaitu mubah. Ni nak menghuraikan kaedah yang pertama ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Yusuf Qardawi dia kata apa? Asal semua benda ni, ya, adalah mubah kalau tidak ada nas yang mengatakan haram hukumnya. Itu dia, asal-asalnya adalah mubah, ya, yakni harus. Kalau tidak ada nas, ya, yang sharih, nas yang sahih yang mengatakan akan haramnya, macam yang dah sahih dah kata haram, macam kita makan bangkai, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut diharamkan kepada kamu al-maitatu, mayat. Mayat, tuan-tuan, mayat tu maksudnya bangkai. Memanglah kami tak makan mayat sebab kita duk bayang mayat tu orang mati, kan? Kalau ayam mati kita panggil apa? Bangkai. Kita panggil bangkai. Ayam mati tu kita panggil bangkai. Ya, bangkai dalam bahasa Arab mayat lah. Mayit, ya, mayit. Waddamu, dam tu apa? Darah. Haram kita makan darah. Darah duduk dalam diri kita, dia tak jadi najis, dia keluar baru jadi najis. Tuan-tuan, darah macam tai duduk dalam perut kan, duduk dalam usus kan, dia tak keluar, tak jadi najis ni. Dia keluar baru jadi najis. Tu dia tengok hukum Islam tu cantik. Ada orang dia peralus, dia kata, ya, tai tu najis, dia kata duduk dalam badan kita. Dia kata macam mana hang semayang sedangkan hang menanggung najis. Kita dia ni pelik ya.
Menanggung najis, dia kata dalam kitab ada. Memang dalam kitab ada yang kata menanggung najis. Najis tu jadi bila dia keluar. Dia tak keluar, tak jadi najis lagi ya. Duduk dalam perut ni. Kan? Macam darah. Oh, kalau macam tu kita nak semayang buang darah semua. Nak buang darah semua, nak hidup ke mana? Kan? Tu dia. Sebab tu kita perlukan guru dalam ngaji. Kan? Kita perlukan guru dalam ngaji. Kalau tidak, kiang lah kita. Kan? Tak reti kan? Kita pakai akal kita sendiri, tak reti. Sampai dia peralui ni, baju ni, tengok made in China. Dia kata Cina makan babi, dia kata pegang yang ni, dia kata jadi haram. Jadi menanggung najis. Jadi sembahyang tak pakai apa. Tu dia. Haru biru lagu tu tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tu penjelasan yang pertama. Kemudian kata Syekh Yusuf Qardawi, ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapannya bahawa segala sesuatu asalnya mubah seperti tersebut di atas dengan dalil ayat-ayat Al-Quran yang antara lain huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, surah Al-Baqarah ayat 29. Artinya dialah zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian didatangkan lagi dalil oleh para ulama, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu. Artinya Allah telah mudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya daripadanya. Tuan-tuan, surah Al-Jathiyah ayat 13. Dan didatangkan lagi dalil untuk menguatkan bahawasanya kaedah al-aslu fi kulli asya'in al-ibahah. Datangkan dalil alam tarau annallaha saqqara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tuan-tuan, artinya belum tahukah kamu, tidak tahukah kamu bahawa sesungguhnya Allah telah mudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatnya yang nampak mahupun yang tidak nampak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi didatangkan dalil untuk menguatkan kaedah ni. Yang kata kaedah al-aslu fi kulli syai'in, fi kulli asya'in al-ibahah. Asal-asal tiap-tiap sesuatu adalah harus. Sebab apa? Allah Taala jadikan atas muka bumi ini untuk kita, untuk kita mengambil manfaatnya. Tuan-tuan, sampai kalau ada dalil yang mengharamkan, barulah perkara itu jadi haramnya dia. Allah tidak akan membuat segala-galanya ini yang diserahkan kepada manusia dan dikurniakannya, kemudian dia sendiri mengharamkannya. Kalau tidak begitu, buat apa ia jadikan, dia serahkan kepada manusia dan dia kurniakannya. Yang ni satu soalan daripada huraian yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardawi. Dia kata apa? Allah Ta'ala buat benda yang atas muka bumi ni, dia buat kalaulah dia haramkan semua, kemudian barulah hatta yadulu dalil alal ibahah, sehingga ada tanda-tanda ataupun dalil yang mengatakan dia boleh. Jadi lebih baik diserahkan kepada manusia. Tapi kita hidup ni berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan halal dan haram bukan datang daripada kita nak habaq yang tu. Ketetapan halal dan haram datang daripada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan sesuatu, ada benda yang halal, ada benda yang haram. Hikmah dia ada, tuan-tuan. Pasal apa Tuhan buat ada halal ada haram? Baik buat halal semua, hak haram tu sah. Tuan-tuan, nampak? Nak bagi manusia ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang kita
Makan dia jadi mudarat kat kita. Ada benda yang kita makan dia jadi manfaat bagi kita. Tuan-tuan, kadang-kala benda yang memberi manfaat tu tak nampak dengan mata kita, tapi manfaat tu datang dengan cara kita tak nampak dia dan dapat kita rasa dia. Tu dia tu hikmah yang Allah Ta'ala buat tu. Benda-benda yang ada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebatnya kita tak boleh nak cipta macam tu, tuan-tuan. Kita tak boleh nak cipta macam tu. Allah yang menciptakan. Hebatnya tak ada manusia yang boleh buat macam mana yang Allah Ta'ala buat. Tu dia. Beberapa hal yang Allah haramkan itu justru kerana ada sebab dan hikmahnya yang insya-Allah akan disebutkan nanti. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini Syekh Yusuf Qaradawi dia kata apa? Benda-benda yang haram yang Allah Ta'ala buat tu ada manfaat dan hikmahnya. Ibarat nyamuk, tuan-tuan. Nyamuk ni, tuan-tuan, dia halus. Ada manfaat bagi manusia dan ada mudarat bagi manusia. Ya, tuan-tuan. Nyamuk tu. Jadi kita fikir tengok ada apa manfaat dia, ada apa pada mudarat dia. Anjing ada mudarat bagi manusia, ada manfaat bagi manusia. Apa dia? Kita kena fikir. Dalam ayat Al-Quran banyak Allah Ta'ala sebut, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Pasal apa kamu tak mau ingat? Pasal apa kamu tak mau fikir? Kita fikir tengok. Kita tengok, kita fikir. Kadang-kala kalau kita mengaji tasawuf, wa fi anfusikum, dia angkat ayat tu. Pada diri kamu, afala tubsirun, pasal apa kamu tak mau tengok? Tengok pada diri kita. Kita tengok apa pada diri kita? Kita tengok, tuan-tuan, ngaji tak kitab penawar bagi hati Allah, kitab tasawuf ni, tuan-tuan, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kitab yang dia karang ni, tuan-tuan, dalam al-mutasawwif, cukup bagus untuk kita baca sebagai orang awam untuk jaga iman kita. Sebab tu dia letak penawar bagi hati. Penawar. Sebab apa? Kalau kita sakit telinga, ada ubat dia. Demam, ada ubat dia. Tu sakit yang zahir. Ni sakit yang tak nampak. Hati, sakit hati. Sakit hati ni maklum sajalah, kan? Bukan sakit hati organ badan kita ada. Hati yang dia bahas dalam kitab tu tempat taruhnya iman. Dia letak, disebut begitu. Tempat letaknya iman. Tuan-tuan, dalam Quran kita buka, Allah Ta'ala sebut hati ni ada perkataan yang disebut dengan apa? Qalbi ataupun qalbu. Dan ada perkataan fuad. Fuadi atau fuadu. Kita terjemah dalam bahasa Melayu, dua-dua tu makna dia hati. Tapi beza dia di mana? Kalau kita nak makan, kita pi di Arab, kita nak makan hati ayam, kita jangan sebut qalbu dajaj. Dia pun heran, dia kata nak makan apa dia? Di Arab dia panggil kibdah. Organ tu dia panggil kibdah. Kalau hati unta, kibdah jamal. Hati unta. Kita pi nak cari hati unta kering. Orang pesah nak buat ubat lelah. Kita pun pi tanya qalbu apa dah? Qalbu jamal, kan? Unta jamal, qalbu jamal. Tu Arab ni kelipok natang apa dia ni, kan? Tuan-tuan, dua perbezaan saya sebut sikitlah no. Qalbu ni, tuan-tuan, ataupun qalbi, dia hati yang berkaitan dengan akal. Yang kita nak timbang dia baik ke buruk ke. Tu qalbu. Kalau fuad, hati yang berkaitan dengan perasaan. Nampak? Al-Quran tu sendiri, tuan-tuan, Allahu Akbar. Cukup cantik. Dia nak bagi beza. Kita terjemah hati-hati tu. Hati. Awak keluar kita organ yang kita buat keluar main. Hati itu organ badan kita. Tu pun kita panggil hati juga, kan? Tapi
Bukan yang tu maksud dia. Hati ni macam mana? Qalb. Hati yang berkaitan dengan akal kita. Kita nak tengok baik ke buruk ke. Kan? Kita timbang pada hati. Ya, yang kata timbang pada hati. Inna fi jasadi mudghah. Dalam tubuh badan kamu ada segumpal darah. Kan? Iza salaha jasadi kullu. Bila baik, maka baiklah seluruh tubuh badan kamu. Wa iza fasada jasad kullu. Kalaulah buruk ataupun rosak, maka rosaklah jasad kamu. Alla wahyal qalb. Tak ada hak lain melainkan nama dia adalah hati. Qalb, hati yang berkaitan dengan akal. Kalau rosak, habis pertimbangan baik dan buruk. Hak buruk kita nampak jadi baik, hak baik kita kata buruk. Orang rajin main semayang, tuan-tuan, kita nampak tak elok. Tengok. Buat ke tu? Lepas pergi masjid, pergi surau, tengok. Kan? Dia nampak tak elok. Tapi kalau orang buat karaoke, ni barulah sempoi. Kan? Tu. Hak tu dia rosak. Dia rosak, tuan-tuan. Ni yang dalam kitab tu nak bagi apa? Nak bagi elok. Penawar tu, tuan-tuan. Dalam kitab tuan-tuan mengaji, insya-Allah kalau ada guru kita mengaji. Saya mengajak lama kitab tu tak habis-habis lagi. Satu bab ya. Tuan-tuan, Allahu akbar. Ya, wa fi anfusihim afala tubsirun. Pada diri kamu pasal apa kamu tak mau tengok. Tuan-tuan, dalam kitab tu mula-mula tuan-tuan sama juga, tuan-tuan buka kitab Kifayatul Ghulam karangan Syekh Ismail Minangkabau. Dia sebut apa? Ya, Islamnya seseorang itu dengan syahadatain. Ya, dengan dua syahadah. Syahadah yang pertama la ilaha illallah, syahadah yang kedua Muhammad Rasulullah. Dua syahadah, kan? Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Dan tidak sempurna iman tu kalau dia ambil satu syahadah dan meninggalkan satu syahadah. Dia ambil la ilaha illallah, dia tinggal Muhammad Rasulullah. Tak jadi lagi orang yang beriman. Nampak? Ya, ibarat kita ada dua kaki, tapi pi kedai beli kasut sebelah kan. Hak sebelah kita tak mau, aku nak kanan ya, hak kiri aku tak mau. Kiri buat apa? Kan? Orang hak jual tu toki kedai dia kata, dia ni aku pasang kena ayak ketum bah nak main. Kan? Ada ke tuan-tuan? Kita pi nak beli kasut, nak beli kasut, kita nak beli sebelah pun dia tetap dia bagi dua pasang. Nampak? Kan? Syekh Ismail Minangkabau dia kata, ya, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, ibarat isyarat yang ada pada diri kamu. Kerana padanya ada 7 kalimah. Saya nak potong. Saya tak mau cerita bagi habis ya. 7 kalimah. Kita tengok betul ke 7? La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7 sungguh. Nampak? Isyarat dalam kitab Kifayatul Ghulam disebut. Sebelum dia bahas yang lain. Tuan-tuan buka kitab Penawar bagi Hati. Kata Syekh Ismail Minangkabau, untuk jaga satu yang ada dalam jasad kamu, satu benda ni yang nama dia hati, kamu kena jaga 7 anggota badan. Nampak tuan-tuan? Sama juga Syekh Ismail Minangkabau, dia kata kena jaga pada diri kamu 7 perkataan ini dalam diri kamu, tempatnya adalah di hati, dan kamu jaga dia dengan memelihara 7 anggota badan kamu. Tu dia tuan-tuan. Tinggi tersah dia tuan-tuan. Pemahaman dia nak jaga diri ni, nak jaga satu dalam badan. Apa dia? Jagalah 2 mata kamu. 2 mata. Kan? Kita mata 2 tapi tengok satu. Kan? Tak ada mata 2 tengok sebelah tengok lain, tengok sebelah tengok lain.
Kan? Jalan kot tu Zat, jalan kot ni Zat, jalan kot tu noh. Mata ni kata pergi kot noh ah. Hak ni kata tak pergi kot ni. Dia mati kita. Tuan-tuan, nampak? Jaga dua mata. Kemudian jaga dua telinga. Telinga ada dua, tapi satu orang dengar. Ya. Ada belah ni dengar lain. Belah ni dengar lain. Ya. Tak ada. Satu lah. Kemudian jaga dua bibir kamu. Dua bibir. Tempat keluar perkataan. Cuba bercakap, tak usah buka bibir mulut. Dengan sebab dalam dua bibir tu ada satu, nama dia lidah. Tutup mulut sebut buah. Tak boleh, tak keluar perkataan. Tak keluar perkataan. Jaga. Nampak? Dua satu. Nampak? Kan? Dan jagalah dua tangan kamu. Tangan dua. Jaga dua kaki kamu. Dua juga kaki. Kan? Nampak? Kaitan dengan dua kalimah syahadah tadi. Nampak? Dan jagalah perut kamu. Sebab apa? Kita fikir dalam perut ada dua usus. Usus besar, usus kecil. Sebab kita buang air besar, buang air kecil. Nampak tuan-tuan? Dan jagalah bawah perut kamu. Jaga hak depan, jaga hak belakang. Tahu bawah perut, jaga hak depan. Hak depan pun jaga. Jangan duduk talau merata. Hak belakang pun jaga. Jangan duduk tunggin merata. Jaga lah. Jaga dua ni. Nampak? Nak jaga apa? Nak jaga satu yang ada dalam jasad tu. Yang nama dia qalbu. Nampak? Tuan-tuan ni, ulama dulu tuan-tuan. Ya, depa mengkaji dah. Ya, jaga ni tuan-tuan insya-Allah. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, jagalah bab yang pertama 7 anggota yang perlu kita jaga. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab dengan kamu jaga 7 anggota ini, maka terpeliharalah 7 kalimah yang ada dalam diri kamu yang kita sebut syahadatain. 2 kalimah syahadah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7. Nampak? Kerana bahawasanya kamu hidup di atas dunia, kata Syekh Ismail Minangkabau. Kerana bahawasanya kamu hidup di atas dunia, kita fikir pasal apa? Dia sebut hidup di atas dunia. Rupanya kita hidup di atas dunia ni tuan-tuan, orang sebut 7 petala bumi. 7 lapisan bumi. Kita menjunjung apa? 7 petala langit. Nampak? Kan? Tuan-tuan nampak tak? Tu kata Syekh Ismail Minangkabau. Karena kamu hidup di atas dunia ini, tak dapat lari daripada 7 hari dalam seminggu. Nampak? 7 hari dalam seminggu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 hari. Ada orang hari lebih. Saya ustaz, hari saya 8. Mangkuk tuan-tuan. Dia kata lagu tu lah, pergi ngaji tahu mana tak tahu lah. Pilah dunia ataupun pilah di negara mana pun. Kita pi Arab pun hari dia ada 7. Tu negara Arab kan. Pi barat US. Pi UK Ulu Kelang. United Kingdom, London. Kita pergi London. Kita pergi sana, hari tetap 7. Walaupun musim tak sama, tapi hari dia tetap 7. Nampak tak tuan-tuan? Allahu akbar. Sampai tentu. Hak 7 lah. Hak lebih tu tak mau sebut lagi. Takut orang duk salin 7. Tunggu ustaz sebut 7. Ustaz sebut berapa lagi? Dia pitikam. Ada jenis tu dah. Dia pergi mengaji kata, pitikam sebab apa? Penuh kena. Sembang lepas duk sembang di bonsai di pondok pergi jalan sembang malam tu ustaz tu main ceramah, aku tulis pergi tikam tengok kena kan. Tu dia bahaya. Ustaz tu main pakak ramai, kita pun heran dah tengok kan, punya ramai yang main dengan rambut ikat apa semua kan main. Rupanya duk tunggu tulis. Kita kata bagus hadapan ni main mengaji,
Bukan main mengaji, main duk tulis nombor. Ustaz sebut apa? Ustaz abang kata kita sampai muka surat 22 dan Allahu akbar. Kita pun heran juga. Aku baru sebut nombor apa? Muka surat dia dah tulis dah. Tu dia ganas tuan-tuan. Jangan debat begitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, arena haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali. Dan arena halal malah justru sangat luas. Hal ini adalah justru nas-nas yang sahih dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim sekali. Sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya adalah kembali kepada hukum asalnya, iaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dimakfukan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaafkan tuan-tuan, yang diibahah, yang diharuskan. Untuk soal ini ada satu hadis yang menyatakan sebagai berikut: ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun faqbalu minallahi afiyatah fa innallaha lam yakun liyansa syai'a wa tala wa ma kana rabbuka nasiya wa tala wa ma kana rabbuka mansiya. Ya, dalam kitab ni disebut mansiya dalam karangan Syekh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia kata wa ma kana rabbuka nasiya. Tuan-tuan, tak lari makna dia. Hadis rawahul Hakim. Ya, hadis riwayat Hakim. Ya. Wa sahahahu wa akhrajahu Al-Bazzar. Ya, disahihkan dan dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Tuan-tuan, maksud dia apa? Apa sahaja yang Allah halalkan dalam kitabnya, yakni Al-Quranul Karim, maka dia adalah halal. Dan apa sahaja yang ia haramkan, maka dia itu adalah haram. Sedang apa yang ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan, afun, dibolehkan, dimaafkan. Oleh kerana itu, terimalah dari Allah kemaafan itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Ya, wa ta'ala. Kemudian Rasulullah membaca wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak lupa. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhan kamu tidak lupa. Ayat Al-Quran ni tuan-tuan, surah Maryam. Surah Maryam ayat 64. Kemudian menerusi sebuah riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum minyak sapi. Tuan-tuan, keju dan kaldai liar. Tu kata kena ngaji guru dah. Kaldai bukan keladi. Ya, kaldai liar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Maksudnya, yang halal itu ialah sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan yang haram itu sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan mana-mana yang didiamkannya sahaja, maka ianya termasuk apa yang dimaafkan buat kamu. Ya, yang ni hukumnya adalah al-ibahah, ya, dibolehkan tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu